Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera Cikgu Amin ucapkan kepada semua. Apa khabar anak-anak semua hari ini? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera semuanya dan sentiasa dalam perlindungannya. Seperti biasa, jadi sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Ilahi. Semoga semua rakyat Malaysia terpelihara daripada wabak COVID-19 dan sentiasa dalam rahmat-Nya. Amin. Bertemu sekali lagi pada hari ini bersama Cikgu di channel Cikgu Amin. Jom belajar sains bersama Cikgu Amin. Sains tahun 2, Unit 6, Terang dan Gelap. Standard kandungan 6.1, Terang dan Gelap. Standard pembelajaran 6.1.4, membanding dan membezakan kejelasan bayang-bayang apabila cahaya dihalang oleh objek yang berlainan dengan menjalankan penyiasatan. 6.1.5, mencipta permainan bayang-bayang. 6.1.6, menjelaskan pemerhatian tentang terang dan gelap melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat membuat perbandingan aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. 2. Membuat kesimpulan tentang kejelasan bayang-bayang yang terhasil. Dan 3. Mereka cipta permainan bayang-bayang dan menjelaskan cara pembentukan bayang-bayang dalam permainan tersebut. Sebelum kita memulakan pelajaran baru pada hari ini, pada minggu lepas, kita telah pun belajar 3 tajuk, iaitu sumber cahaya, gerak dan teram, serta bayang-bayang. Pada hari ini, kita akan mempelajari 3 lagi tajuk kecil, iaitu kejelasan bayang-bayang, permainan bayang-bayang, dan mencipta permainan wayang kulit. Jadi kita akan memulakan tajuk baru pada buku teks sains tahun 2 di halaman 67 hingga 72. Dan murid-murid bolehlah menjawab soalan apabila selesai video ini pada buku aktiviti di halaman 42 hingga 44. Baiklah, anda sudah bersedia? Ayo kita mulakan pelajaran pada hari ini. Baiklah. Pelajaran yang kita nak lihat pada hari ini ialah berkaitan dengan, seperti yang cikgu dah beritahu tadi, iaitu berkaitan dengan kejelasan bayang-bayang. Baik. Persoalannya, bolehkah bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh plastik pembalut buku? Okey. Oleh itu, hari ini kita akan menjalankan sedikit uji kaji, iaitu bagaimana kita memerhatikan kejelasan bayang-bayang. Alat dan bahan yang diperlukan ialah sekeping kad putih, lampu suluh, pensil, lidi dan juga gunting. Untuk gunting ni awas ya anak-anak, sebab gunting ni tajam ya, jadi minta perhatian sikit. Okey. Setelah selesainya semua aktiviti ini, anak-anak boleh semak pada buku aktiviti di halaman 42. Okey. Apakah yang kita nak jalankan pada hari ini? Berdasarkan uji kaji memerhati kejelasan bayang-bayang. Baiklah murid-murid. Selain daripada itu, ini adalah alat yang bahan yang juga kita perlukan, iaitu kita perlukan juga pita pelekat, plastik jernih, kertas surih dan kertas tebal. Ya, kita akan menjalankan uji kaji kita menggunakan 3 objek yang telah cikgu sebutkan, iaitu plastik jernih, kertas surih dan kertas tebal. Baiklah, memandangkan aktiviti ini hanya dijalankan di rumah kamu. Jadi, kamu bolehlah laksanakan ujian ini dengan pertolongan ibu dan bapa kamu di rumah. Baik, langkah-langkah yang boleh kita laksanakan ialah, pertama, lukiskan bentuk bintang pada kertas tebal.
Soalannya, nanti ada yang tanya pula, cikgu, boleh tak kita lukiskan bentuk lain? Boleh. Tak apa, tak ada salah. Ya, ini contoh saja ya. Kita lukiskan bentuk bintang. Nak lukiskan bentuk 4 segi besar pun tak apa, 4 segi tepat pun tak apa, apa-apa saja. Ya, tak sepenting nak kena lukis bentuk bintang. Baik. Langkah kedua, kita gunting dan kita lekatkan pada lidi. Ya, kita lukis dan kita gunting dia ni. Kita dah lukiskan tadi bentuk bintang. Kemudian langkah seterusnya kita lekatkan pada lidi. Baik, bentuk bintang ni kita lukiskan pada plastik jernih, kertas surih dan juga kertas tebal. Ataupun kalau anak-anak rasa tak perlu buat bentuk bintang ni apa pun semua, tak apa. Gunakan terus saja kertas tersebut, plastik tersebut dalam keadaan saiznya cuma dipotong kecil ya, supaya dipotong sedikit kecil lah daripada saiz asal, supaya nanti senang untuk kita membuat uji kaji. Baiklah, seterusnya. Setelah kamu siap memotong, kamu lekatkan semua bahan-bahan yang diperlukan tadi, alat-alat yang telah kamu sediakan, kamu lekatkan dia pada lidi, ya. Kemudian suluhkan cahaya pada bentuk bintang tersebut. Tak payah nak suluh cahaya pada tangan kamu tu. Pada bentuk bintang tu. Arahkan cahaya lampu suluh kamu pada bentuk bintang yang telah kamu tampalkan pada ataupun kamu lekatkan pada lidi tadi. Cuba kamu perhatikan bayang-bayangnya. Baiklah. Kamu ulangi langkah pertama hingga ketiga menggunakan plastik jernih dan kertas surih. Ulang ketiga-tiganya. Ya. Kemudian catatkan permatian kamu dalam jadual seperti di bawah. Seperti di bawah yang telah pun cikgu tuliskan. Sama ada objek plastik jernih tu bagaimana kejelasan bayang-bayangnya. Jelas, kurang jelas ataupun tiada. Baiklah. Di sini cikgu tunjukkan langkah yang telah pun cikgu sediakan ya. Baik. Ya, cikgu telah menjalankan aktiviti memerhati kejelasan bayang-bayang objek plastik jernih. Ya, plastik jernih ni cikgu halakan pada suluhan lampu ataupun suluhan cahaya yang terang. Dan inilah hasilnya. Ini bayang-bayang terhasil. Agaknya apakah yang jawapan kamu ni? Ya, murid-murid. Apakah jawapan kamu? Ya. Bayang-bayang yang dihasilkan oleh plastik jernih ialah kurang jelas. Ya. Okey. Pandai murid-murid. Seterusnya. Cikgu juga telah pun menghasilkan uji kaji menggunakan kertas surih. Ya. Kertas surih ni cikgu lekatkan pada sekeping batang yang besar sikitlah ya, sebab senang cikgu nak halakan dia. Okey. Kemudian inilah hasilnya. Ada bayang. Tetapi apakah jawapan yang betul? Apakah yang sepatutnya kamu tulis? Ya, bayang-bayang yang dihasilkan oleh kertas surih ialah jelas. Jadi kamu hanya tuliskan nanti jelas. Okey, seterusnya. Kaji cikgu yang ketiga, cikgu gunakan kertas tebal. Ya, cikgu letakkan di sama juga macam tadi. Kemudian apa yang terbentuk di sini, bayang-bayang yang terbentuk di sini ialah ya, bagaimana ni? Apa yang kamu perhatikan? Ya, bayang-bayang dihasilkan oleh kertas tebal ialah sangat jelas. Jadi setelah apa yang kamu lakukan tadi, kamu catatkan permatian kamu ke dalam jadual. Ini jadual yang kamu perlu catatkan. Ya, jadual ni telah pun dikosongkan. Cikgu dah bina jadual baru. Okey, sekarang kita lihat objek plastik jernih, bagaimana kejelasan bayang-bayangnya. Okey, siapa nak jawab? Okey, betul. Tiada bayang-bayang yang kelihatan. Okey? Okey, kita dah jalankan uji kaji tadi. Bagaimana pula dengan kertas surih? Objek kertas surih, adakah menghasilkan bayang? Ya, kurang jelas tu. Nampak dah cikgu dah tulis jawapan dia. Kurang jelas. Kamu baca pun macam kurang jelas saja. Okey, seterusnya kertas tebal. Apakah jawapan anda? Ya? Betul. Jelas. Okey.
Sekarang cuba kamu lihat pada soalan yang telah pun disediakan di sini. Objek yang manakah menghasilkan bayang-bayang paling jelas? Mengapa? Siapa yang boleh jawab? Pandai. Tepuk semua. Beri tepukan pada diri sendiri. Jawapannya ialah, ya, kertas tebal. Kerana kertas tebal menghalang sepenuhnya cahaya melaluinya dan membentuk bayang-bayang yang sangat jelas. Okey. Ada tak yang bagi jawapan selain daripada yang cikgu sebutkan ni? Yang pentingnya kalau kamu beri jawapan kertas tebal dan kamu katakan cahaya tidak dapat menembusi kertas tebal itu, itu betul lah tu. Tepat sekali jawapan anda. Okey, tahniah ya. Anda semua telah pun belajar tentang tajuk pertama kita iaitu menguji kejelasan bayang-bayang. Kita akan beralih pula kepada tajuk kita yang seterusnya iaitu permainan bayang-bayang. Okey. Cuba perhatikan pada gambar yang cikgu tunjukkan ini. Apakah yang dapat kamu katakan tentang gambar yang kamu lihat ini? Apa yang kamu lihat ni? Ya? Apa ya ni? Ada orang sedang pegang apa ni? Boneka ke? Kemudian ada orang ada mikrofon di sini ya. Apa ni? Ya, permainan bayang-bayang yang popular. Yang permainan yang paling popular ialah wayang kulit. Pernahkah kamu menonton permainan wayang kulit ni? Okey, nanti sebentar lagi cikgu akan tunjukkan kepada kamu bagaimanakah permainan wayang kulit ini. Okey. Ya, bagi yang belum melihat, belum pernah menonton permainan wayang kulit, cikgu akan tunjukkan nanti sebelah ya. Okey, baiklah. Seterusnya, perhatikan bayang-bayang yang terbentuk di layar putih semasa persembahan wayang kulit yang kamu lihat sebentar tadi. Ya. Objek watak dan juga bayang-bayang watak. Cuba kamu perhatikan bayang-bayang yang terbentuk di layar putih. Apakah yang dapat kamu nyatakan di sini? Ya, dalam permainan wayang kulit, bayang-bayang watak adalah sama bentuk dengan objek watak. Ini bayang-bayang watak, ini objek watak. Sama kedua-duanya. Kenapa sama? Bayang-bayang kelihatan jelas kerana cahaya tidak boleh menembusi objek watak. Ya. Objek watak ni dihasilkan menggunakan objek yang tidak dapat menghalang cahaya melaluinya. Tidak dapat menembusi cahaya melaluinya. Maknanya dia dapat menghalang cahaya. Cahaya tak boleh tembus, dapat halang. Okey. Faham murid-murid? Siapa lagi yang kurang faham? Bagi yang kurang faham, boleh bertanya pada ibu dan ayah kamu. Ya. Baiklah, seterusnya. Cikgu ada satu perkara nak tunjukkan. Ini dia. Cuba kamu baca soalan kebat ini ya. Amin dan Khairul masing-masing menghalalkan cahaya lampu ke sebatang pokok dari arah yang berbeza. Berapakah bayang-bayang pokok yang terbentuk? Mengapa? Ini soalan yang agak-agaknya susah untuk dijawab ni. Okey, pernahkah kamu membuat uji kaji ini? Ya. Kamu seeloknya boleh membuat uji kaji ini. Kamu sediakan kamu kena berdua lah. Ya. Kamu dan ayah kamu ke, kamu dengan abang kamu ke, dengan mak kamu ke, tak apa. Yang penting pergi pada satu pokok yang kecil, kemudian duduk pada arah yang berbeza. Seorang di sebelah kiri, seorang sebelah kanan. Kemudian halakan cahaya lampu pada pokok tersebut ataupun objek yang kamu pilih. Jadi berapakah bayang-bayang yang pokok itu bentuk kamu rasa? Ya. Tak apalah. Kalau bukan pokok pun kamu boleh gunakan botol air pun tak apa. Tapi pentingnya dalam botol air itu mengandungi air yang warnanya supaya dapat menentukan objek nanti. Okey, jawapan dia apa? Siapa yang boleh bagi jawapan ni? Ya, jawapannya ialah
akan ada dua bayang-bayang yang terhasil. Kenapa? Mengapa? Kedudukan sumber cahaya yang berbeza. Ya, dua-dua ini kedudukan yang memiliki kedudukan yang berbeza. Seorang sebelah kiri, seorang sebelah kanan. Jadi, maka dengan demikian, cahaya yang dipancarkan pada pokok ini akan menghasilkan dua bayang-bayang. Kenapa? Sebab cahaya juga bergerak lurus. Okey. Di sini kalau kamu nak menonton permainan wayang kulit, kamu boleh nampak tu pada halaman yang laman web yang telah pun kamu nampak di situ, dia punya linknya. Kamu boleh buka saja dalam YouTube tu, kamu type permainan wayang kulit. Okey. Selesai kita pada tajuk ini dan kamu boleh membuat aktiviti di halaman 43 hingga 44 pada buku aktiviti. Sekalian pengasuh-pengasuh, Zaid Warrior sama Eteng ku. Hari ini siapalah masa, siapalah ketika nak bewa. Bukan nak bewa. Oh lo, kita hungar derah kamu kada gula tu nak makan rasa tu. Dapat perut maring lagi. Baiklah, anak-anak cikgu yang cikgu kasihi. Seterusnya, kita akan beralih kepada tajuk ketiga kita, iaitu permainan mencipta permainan wayang kertas. Mencipta permainan wayang kertas. Ini nama permainan kita hari ini. Baik. Kita saksikan perbualan rakan kita ni. Wah, menariknya permainan wayang kulit ini. Ya, kita juga boleh cipta permainan seperti wayang kulit. Ya. Mari kita cipta wayang kertas kita. Baik, hari ini cikgu dan kamu, cikgu nak kamu lepas ini boleh mencipta permainan wayang kertas kamu sendiri. Walaupun kamu berada di rumah, kamu boleh menyediakan permainan wayang kertas ini. Yang pentingnya ada kemahuan dan juga keinginan. Okey, sebelum kita menyediakan mencipta permainan wayang kertas ini, kita perlu wayang kertas dan juga watak-watak. Jadi kalau kita tak ada watak yang kita nak buat nanti, susahlah kita nak tentukan apa yang kita nak buat. Kita perlu bina dulu wayang kertas dan juga watak-wataknya. Okey, mari kita buat permainan ini. Bagaimana kita nak buat? Okey, ayo kita saksikan. Baik. Langkah pertama, okey, kamu sediakan sebiji kotak yang macam ni. Pastikan kotak tersebut besarlah ya. Kalau kotak yang kecil mungkin tak berapa sesuai lah. Kotak yang sederhana besar boleh digunakan. Jadi potong bahagian hadapan. Okey, potong bahagian hadapan, belakang dan atas kotak untuk membina panggung wayang mini. Okey. Yang kedua, langkah seterusnya, tampalkan kertas putih pada bahagian hadapan kotak. Okey. Tampalkan kertas putih pada bahagian hadapan kotak. Bahagian hadapan kotak ni, kamu jangan potong sepenuhnya. Kalau kamu potong sepenuhnya, nanti dia tak ada tempat nak berpegang ya. Jadi kamu boleh potongkan antara hampir-hampir ke atas 4 segi macam ni. Okey, cikgu lukiskan sedikit ya. Okey, kamu boleh potong di sini, sini. Sini. Maknanya jangan sampai kertas ni tercabut lah. Jadi kemudian di sini kamu tampalkan dengan kertas putih tadi. Okey. Kemudian suri gambar haiwan dan gunting. Kemudian kamu perlu ada gambar haiwan, ya.
Kalau kamu tidak ada gambar haiwan yang kamu nak dibuat, susah ya. Kamu cari dulu gambar haiwan yang kamu nak lukiskan nanti. Kemudian kamu menggunakan kertas suris, kamu suris gambar haiwan dan gunting dia. Okey, kemudian kamu lekatkan watak kertas pada lidi. Ya, ini kawan kamu dah lukis gambar apa ni? Kucing ke apa dia lukis ni. Okey. Tak apalah, kamu boleh buat apa-apa saja ya. Okey. Sampai di sini kamu telah pun selesai pada bahagian ini. Okey. Cuba untuk itu murid-murid juga boleh buka buku aktiviti pada halaman 43 dengan 44 untuk menjawab soalan ya dalam buku aktiviti tersebut. Seterusnya, apa yang kita nak buat ialah langkah kelima. Kita belum selesai lagi ya. Baik, cucuk watak kertas pada tanah liat. Kita sediakan tanah liat tadi kan. Kemudian kita cucukkan dia. Kalau kita buat rama-rama, kita buat kucing. Okey, kita cucuk dia pada tanah liat yang kita sediakan dalam kotak tadi. Okey. Seterusnya, pasang lampu suluh dan mainkan watak. Ni kawan kamu dia buat apa ni, gambar rama-rama, gambar pokok, gambar kucing dan gambar apa ni, harimau ke kucing. Ni gambar pelanduk. Jadi hasilnya inilah yang terhasil. Kamu suluh pada arah belakang dia, jangan suluh di depan. Ya, sebab objeknya kita nak bayang-bayang terhasil di sini. Okey, pandai. Jadi seperti yang cikgu beritahu tadi, kamu hasilkan permainan bayang-bayang ini yang kamu reka sendiri, dan kalau boleh kamu ambil gambar. Kalau kamu nak jadikan bentuk video pun lagi bagus. Ya, ambil gambar. Jadi kerja kamu, okey, apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu hasilkan permainan bayang-bayang yang kamu reka sendiri dan hasilkan dalam bentuk video pendek. Tak lebih daripada 2-3 minit cukup lah. Bukannya panjang-panjang sangat. Ataupun kamu ambil gambar persediaan bahan-bahan yang kamu buat. Okey, kemudian kamu postkan kepada cikgu. Okey. Bagus ya murid-murid cikgu semua. Cikgu rasa murid-murid semua telah pun mempelajari apa yang kita inginkan hari ini. Seterusnya, sebelum kita berakhir pelajaran kita pada hari ini, kita nak main satu lagi permainan ni, ya, iaitu permainan menghasilkan bayang-bayang seni tangan. Okey, pelbagai corak bayang-bayang boleh dihasilkan menggunakan tangan. Ya, yang ni kamu boleh cuba sendiri dan cikgu juga akan tayangkan video nanti bagaimana kita boleh menghasilkan bayang-bayang melalui kita menggunakan tangan saja. Pelbagai corak bayang-bayang boleh kita hasilkan hanya menggunakan tangan kita. Hasilkan bayang-bayang di bawah dengan menggunakan lampu suluh. Dia dah berikan contoh. 5 contoh penghasilan bayang-bayang menggunakan tangan setelah dihalakan lampu suluh. Cuba murid-murid buat. Bayang-bayang pertama ni ialah rupa seekor arnab. Yang ini rupa seekor laba-laba. Yang ni rupa seekor anjing. Ini rupa seekor buaya. Dan ini rupa seekor rama-rama. Yang ini juga cikgu nak nanti kamu postkan gambar hasil permainan bayang-bayang seni tangan yang telah pun kamu lakukan. Jadi cikgu nak anak-anak semua hasilkan permainan bayang-bayang seni tangan ini dan post pada cikgu. Baiklah. Seperti yang cikgu janjikan, cikgu akan menunjukkan kepada kamu video berkaitan dengan bagaimana kita boleh menghasilkan bayang-bayang seni tangan ini. Okey. Michael dan keluarganya berada di ruang tamu. Michael dan adik perempuannya menyediakan suatu pertunjukan kecil untuk ibu bapa mereka. Mereka memadamkan lampu dan adik perempuannya menyinarkan cahaya lampu suluh pada dinding. Michael berdiri di hadapan cahaya dan satu kawasan yang gelap muncul di belakangnya. Dia mula membuat bentuk-bentuk haiwan yang berbeza
menggunakan tangannya. Ibu bapanya menyukai pertunjukan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Michael dan adik perempuannya adalah contoh permainan bayang-bayang. Bentuk-bentuk tangan yang berbeza boleh membentuk bayang-bayang haiwan yang berbeza. Dalam permainan bayang-bayang, bayang-bayang boneka digunakan untuk menyampaikan cerita. Pertunjukan boneka tradisional ini dipanggil wayang kulit yang dipersembahkan di Kepulauan Nusantara. Boneka-boneka buatan tangan menyampaikan cerita dalam permainan bayang-bayang. Kita sebenarnya boleh membuat boneka dan menghasilkan permainan bayang-bayang sendiri. Untuk membuat boneka, gunakan bahan-bahan berikut: kertas tebal, pensel, gunting, lidi dan pita pelekat. Pertama sekali, lakarkan objek yang anda inginkan. Kemudian, potong objek tersebut menggunakan gunting. Kemudian, tampalkan objek pada lidi. Akhir sekali, bawa objek ke dinding. Hidupkan lampu suluh dan mulakan permainan bayang-bayang anda. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita ingat kembali apa yang telah pun kita pelajari pada unit 6, terang dan gelap. Pertama, contoh sumber cahaya ialah matahari, api dan lampu. 2. Matahari merupakan sumber cahaya semula jadi. Ketiga, sesuatu aktiviti dapat dilakukan dengan mudah dalam keadaan terang. Keempat, sumber cahaya diperlukan apabila melakukan aktiviti dalam keadaan gelap. Kelima, bayang-bayang akan terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Keenam, kejelasan bayang-bayang bergantung kepada objek yang digunakan. Ketujuh, wayang kulit dan bayang-bayang seni tangan merupakan contoh permainan bayang-bayang yang menarik. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri tajuk kita pada hari ini, kamu boleh semak buku teks pada muka surat 72 dan 70, muka surat 72. Ya. Cikgu nak kamu jawab, ada 4 soalan yang disediakan sini. Jadi jawab semua soalan yang berikut di dalam buku latihan sains kamu. Ya. Dan kamu sertakan jawapan kamu. Setelah kamu siap, kamu seperti biasalah kamu postkan kepada cikgu. Untuk cikgu semak. Baiklah. Ya, ini soalan-soalan yang perlu kamu sediakan. Baiklah murid-murid semua. Selesailah sudah pelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu mengucapkan terima kasih pada murid-murid semua yang telah pun sudi bersama-sama dengan cikgu daripada awal kita belajar sehingga ke akhir pelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu telah pun mendapat pelajaran dan ilmu tentang 3 pelajaran yang kita ajari, yang telah pun kita pelajari pada hari ini. Iaitu, pertama, mencipta permainan wayang kertas, kita undur ke belakang ya. Yang kedua, permainan bayang-bayang. Dan ketiga, kejelasan bayang-bayang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.